Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Pertamanya syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia, izin dan inayahnya hari ini kita dipertemukan dalam satu pertemuan maya untuk bersembang santai berkaitan dengan makhluk halus. Saudara, makhluk halus ada dua rangkai kata. Yang pertama makhluk dan yang kedua halus. Apa maksudnya makhluk? Kalau kita faham sejak daripada kita kecil dahulu, perkataan makhluk ini sudah sinonim dengan kita, sudah begitu mendekat dengan kita. Sebagai contoh, masa zaman saya kecil dahulu, apabila zaman peringkat zaman kanak-kanak, kita bermain di mana tempat yang kita suka, di situlah kita bermain. Tidak kira tempat itu berbahaya atau tidak. Tidak kira tempat itu berbahaya atau tidak. Yang penting sesuai dengan zaman kanak-kanak, kita akan terus bermain. Sehingga memungkinkan kepada orang tua kita pada waktu itu memanggil ataupun tidak membenarkan kita bermain di situ kerana keadaan tempat yang tidak sesuai, berbahaya dan sebagainya, akan memberikan mudarat kepada kita. Maka diungkapkanlah dengan perkataan makhluk. Jangan main di sana. Jangan main di sana, kan di situ ada makhluk. Dia tidak cakap pun tempat itu ada apa bahayanya, tapi disebut dengan perkataan makhluk. Begitu juga kalau anak-anak yang duduk di jauh, berdiri di satu sudut yang jauh barangkali untuk memanggilnya, maka kita akan menyebut dengan makhluk. Di sana ada makhluk apa kat itu? Ataupun dalam perkataan lain ada sebut perkataan momok. Kat sana ada momok. Maka anak yang ketakutan tadi akan menghampiri kepada orang tua. Itulah saudara-saudari yang dikasihi sekalian. Memberi gambaran apa? Memberi gambaran bahawa makhluk itu ialah bukan manusia ataupun orang, tetapi dia sesuatu yang menakutkan, mengerikan, menyeramkan, sehingga kita tidak lagi berada di situ. Kita akan mencari tempat yang lebih baik ataupun mendekat kepada orang yang memanggil kita. Itulah kata-kata ataupun makna makhluk dari sudut masyarakat kita khususnya. Saudara, makhluk ini sebenarnya daripada perkataan bahasa Arab yang telah dimelayukan. Ia diambil daripada bahasa Arab yang telah dimelayukan. Di sekeliling kita banyak sekali perkataan-perkataan Arab yang telah dimelayukan. Mungkin secara tidak sadar kita telah guna. Contoh seperti
abad, mesyuarat, awal, akhir, tamat, kitab, kertas, kuliah, dan sebagainya. Banyak sekali sebenarnya perkataan bahasa Arab yang telah dimelayukan. Dan dalam masa yang sama, makhluk juga asal daripada perkataan bahasa Arab yang telah dimelayukan. Baik, makhluk ini kalau dalam bahasa Arab terdiri daripada 3 akar kata. Kha, lam, qaf. Kha, lam, qaf. Khalaq, kejadian. Andai kata kita menambah huruf alif selepas daripada huruf kha. Kha, alif, lam, qaf. Maka dia akan berbunyi dengan sebutan khaliq. Khaliq. Apa makna khaliq? Khaliq bermaksud yang menjadikan. Siapa yang menjadikan? Itu yang Maha Pencipta. Siapa yang Maha Pencipta ini? Iaitulah Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan Khaliq. Daripada 3 akar kata ini, kha, lam, qaf, jika kita tambah huruf mim di hadapan huruf kha dan huruf waw selepas daripada huruf lam, maka dia akan berbunyi dengan makhluk. Mim, kha, lam, waw, qaf, makhluk. Sesuai dengan tajuk kita pada hari ini, makhluk. Apa arti makhluk? Makhluk artinya yang dijadikan. Yang dijadikan. Apa yang dijadikan? Ya, tumbuh-tumbuhan, haiwan-haiwan, kita, manusia, juga yang kita tidak nampak yang akan kita bahaskan ini nanti. Semuanya disebut dengan makhluk. Artinya, selain daripada Khaliq yang menjadikan, selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya itu adalah makhluk. Begitu saudara, asal maksud makhluk kalau kita terjemahkan di dalam daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu kita. Tetapi masyarakat kita telah mengklasifikasikan dengan perkataan makhluk itu merujuk kepada sesuatu yang menakutkan, menyeramkan, mengerikan. Itu makna makhluk. Baik. Apa maksud halus? Halus adakah seperti sesuatu yang sangat kecil? Yang kalau kita boleh buat contoh, seperti kecilnya habuk-habuk yang berterbangan. Kalau kita lihat di hadapan kita kosong, tak ada sesuatu, tetapi kita perlukan udara untuk hidup, ataupun disebut dengan oksigen. Di depan kita ada oksigen yang kita tidak nampak. Kita tengok bersih seolah-olah tidak ada apa-apa, maka kita hirup udara itu. Kita hidup
udara itu semahunya, sepuasnya, hirup dan hirup udara tersebut. Tetapi jika kita lihat ataupun menggunakan suatu alat, paling mudah kita ambil torchlight. Kita cari sudut yang agak gelap sikit. Kemudian kita buka lampu suluh kita, maka cahaya itu akan menunjukkan, akan memberikan menampakkan habuk-habuk yang sangat kecil berterbangan di situ. Kalau kita tutup torchlight itu, tak nampak apa-apa, tidak ada sesuatu. Tetapi apabila kita buka, maka kita akan lihat habuk-habuk yang berterbangan dalam bentuk saiz yang sangat kecil sekali. Saudara, ada orang buat cerita, apabila pergi ke suatu tempat, maka dia akan beritahu kepada kita, banyak betul makhluk halus ini. Dan apabila kita mendengar perkataan yang diungkapkan seperti itu, maka pastinya ramai di antara kita yang akan meremang pada rumah. Kerana kita menganggap bahawa ada sesuatu yang menyeramkan di sini, di tempat yang kita pergi itu. Tapi apabila disambung penceritaan, kenapa disebut dengan banyaknya makhluk halus ini di sini, adakah dia boleh melihat? Maka dikatakan bahawa sekiranya kita menjatuhkan makanan walaupun sebiji nasi, kita akan lihat cepat sekali semut menghurung. Masya Allah, tabarakallah. Rupanya mereka bercerita tentang haiwan semut yang sangat kecil, merujuk pada perkataan halus itu. Adakah halus yang dimaksudkan ini sekecil semut, sekecil kuman, sekecil habuk, atau apa-apa yang lain yang kecil? Maka oleh sebab itu, kita bersedia untuk mendengar selepas ini pada siri berikutnya hal berkaitan dengan arti makhluk halus itu apa sebenarnya. Saudara-saudari yang sekalian, siri yang pertama ini adalah sebagai mukaddimah kita untuk menyusuri hal-hal yang berkaitan makhluk halus. Mudah-mudahan dengan kita memahami, dengan kita meneliti, kita mendapat pencerahan tentang apa yang ada di sekeliling kita, supaya kita menjadi Muslim yang memahami, yang sentiasa berupa waspada tentang mereka-mereka yang kita tidak lihat, yang cuba untuk membinasakan kita, yang cuba untuk memperdayakan kita, yang cuba untuk menyesatkan kita, ataupun dalam erti kata yang lain, untuk kita mengikut jalan-jalan mereka. Jadi itulah saudara-saudari sekalian, mudah-mudahan kita mendapat pencerahan yang sedikit. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah dan silap memangnya dari kejahilan diri sendiri. InsyaAllah kita akan bertemu
pada siri yang berikutnya. Arti makhluk halus. Sekian dulu daripada saya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.